A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Insyaallah kita sambung Al-Fiqh Al-Muyassar pada muka surat 298, bab keempat, bab berkenaan sifat atau cara-cara haji dan umrah sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kesimpulan kepada rukun haji yang disebutkan sebelum ni, kesimpulan kepada perkara-perkara wajib haji sebelum ni, dan kesimpulan kepada perkara-perkara sunnah yang disebutkan sebelum ni. Yang pertama, dasar bagi sifat haji menurut para ulama adalah berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Majoriti para ulama atau kebanyakan para ulama bila nak membahaskan tentang sifat atau cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji, maka mereka akan melihat kepada hadis Jabir bin Abdullah, satu hadis yang panjang. Bila ulama nak menguraikan tentang cara Nabi melakukan haji atau umrah, maka mereka menggunakan hadis Jabir yang panjang tadi. Beberapa muka surat hadis tersebut, Jabir ceritakan secara terperinci bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji. Dan begitulah dalam bab semaya, dalam bab penifik, ada kadang-kadang ulama menjadikan hadis-hadis tertentu sebagai panduan atau sebagai hadis utama. Hadis tentang fiqh ni banyak, hadis tentang wuduk banyak, tapi ada kadang-kadang hadis daripada sahabat tertentu yang dijadikan sebagai fokus utama. Sebuah hadis berkenaan haji dan umrah, banyak hadis-hadis Nabi. Riwayat Ibnu Umar pun ada, riwayat sahabat-sahabat lain ada, riwayat daripada Aisyah ada. Tapi ada hadis yang dijadikan sebagai sandaran utama. Kalau bab haji, hadis Jabir bin Abdullah. Kalau bab berwuduk, biasanya para ulama akan jadikan hadis Uthman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai hadis utama. Walaupun bab sahabat-sahabat lain cerita tentang wuduk Nabi tu banyak lagi, tapi hadis yang utama secara lengkap bagaimana Uthman tunjuk kepada kepada maula dia. Uthman tunjuk kepada hamba dia bagaimana cara Nabi SAW berwuduk. Lalu hamba dia pun cerita kepada anak murid dia, hinggalah sampai kepada penulis-penulis hadis. Jadi secara lengkap ditunjukkan bagaimana cara Nabi berwuduk. Begitu juga semaya, begitu juga haji dan seumpamanya. Kami telah menerusi riwayat-riwayat yang sahih daripada Nabi SAW, maka kami merangkumkannya daripada kumpulan dengan gambaran seperti berikut. Lalu dibuat gambaran secara ringkas bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan haji. Yang pertama, bila orang yang hendak melakukan haji atau umrah tiba di miqat, tiba di tempat untuk dia berihlal, maka dia dianjurkan untuk mandi, memotong semua bulu-bulu yang perlu dipotong, sama ada janggut dia, janggut tu tak boleh lah, sama ada misai dia ke, bulu kemaluan dia ke, dan seumpamanya. Atau dia memotong kuku, membersihkan dulu diri dia, sama ada dengan buai benda-benda yang kotor, atau membersihkan diri dia dengan cara memakai wangi-wangi supaya wangi, atau dengan cara dia mandi. Disunnahkan kepada orang yang nak memakai ihram, orang yang nak berihram dan orang yang nak berihlal suatu di miqat. Bagi lelaki, maka disunnahkan pakai dua pakaian yang dijadikan sebagai kain sarung satu, dan pakaian yang dijadikan sebagai kain selendang untuk dia menutupi bahu dia dan tubuh dia. Bagi wanita pula, dibolehkan untuk memakai apa-apa saja pakaian yang sesuai dengan dia, pakaian harian yang dia pakai, yang tidak menimbulkan fitnah. Cuma dua sahaja perkara yang dilarang kepada wanita. Wanita boleh pakai pakaian berjahit, dia boleh pakai pakaian yang tidak boleh pakai oleh lelaki. Lelaki tak boleh pakai penutup kepala, wanita boleh. Lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit, wanita boleh. Lelaki tak boleh pakai stocking, wanita boleh pakai. Cuma dua perkara saja yang wanita dilarang. Yang pertama, penutup muka. Yang kedua, sarung tangan.
Ni dua perkara dilarang kepada wanita daripada wanita yang nak buat ihram lah, yang nak buat, yang berada dalam keadaan ihram. Pakai penutup muka dan juga pakai sarung tangan. Penutup muka tu pula, lah ni berlaku coronavirus dah. Bagaimana hukum kalau seseorang tu pakai penutup muka? Asalnya tak boleh pakai penutup muka, tapi macam mana? Perlu untuk kita pakai penutup muka bila kita buat haji ke, bila kita buat umrah ke. Maka ada beberapa keadaan. Lelaki tak apa pakai, tak ada masalah. Orang jantan boleh pakai penutup muka. Hak dilarangnya kepada orang jantan, tutup kepala je. Hak muka tidak ada disebutkan dalam hadis larangan tentang menutup muka. Wanita dilarang tutup muka. Cuma kalau bab lelaki tadi tak ada masalah lah. Dalam mazhab kita memang dibolehkan orang lelaki ni pakai tutup muka. Bagi wanita pula, dia panggil bahasa penutup untuk kesihatan ni. Bagi wanita ada khilaf dekat ulama. Kalau mazhab kita tak boleh lah pakai penutup tu. Apa saja bahagian yang dijadikan sebagai menutup muka yang kita pakai, yang kita lekatkan di situ, maka tak boleh dalam mazhab kita. Dalam mazhab Malik dan lain-lain, mereka membolehkan lagi mana benda tersebut dia bukanlah sebagai benda yang dijadikan kebiasaan orang menutup muka. Biasanya orang tutup muka ni guna niqab tak, atau burqa ke. Hak tu benda yang kebiasaan dijadikan sebagai penutup muka. Emas ni kita tak pakai semua. Emas ni jarang je kita pakai. Bila ada situasi tertentu saja kita pakai. Dalam mazhab Ahmad, dalam Mughni Ibnu Qudamah sebut, mana-mana penutup yang kita tutup, dia bukan kebiasaan dijadikan sebagai penutup muka. Dia tu bukan niqab ke, dia bukan burqa ke, atau dia bukan pakaian-pakaian yang biasa wanita tutup muka guna pakaian tadi, maka dibolehkan. Sebab itulah kalau kita tengok fatwa-fatwa, terutama fatwa di Mesir ke, mereka kata boleh bagi wanita pakai penutup muka, emas lah kita sebut sebagai emas ni. Bagi orang yang nak melakukan haji dan umrah, sebab kerana ada maslahat dan ada tujuan dia. Bagi sebagian mazhab lain, sebab kita pakai benda yang dilarang, maka kena dam lah, kena fidyah. Sedangkan wanita berihram dengan pakaian hariannya yang dikehendakinya, bagi lelaki menutup kedua bahagian, kedua belakang dia, kedua dengan kain selempang dia, dan berihlan, mengucapkan ihlan. Ihlan ni kita sebut niat kita melaksanakan haji atau umrah tadi. Nawaitu bil haji wal umrah ke. Yang paling utama adalah berikhlas saat duduk di atas kenderaan. Sebagai ulama mengatakan hak paling utama, sebab Nabi SAW sendiri, Nabi tidak berihlal. Nabi bila nak berihlal, Nabi naik atas unta dia, dan sebagai riwayat Ibnu Umar sebut qaswa, unta Nabi SAW. Dan bila Nabi duduk istawa, Nabi duduk dengan bukan baru naik tu, Nabi duduk lepas naik mesti akan duduk, kita akan betulkan dulu. Okey, bila Nabi duduk tak dah, dan unta tak ada pun berdiri, barulah Nabi SAW berihlal. Barulah Nabi SAW sebut. Itu lebih utama. Tapi kalaulah kita tak naik unta, kita naik kenderaan, boleh dikiaskan waktu kita duduk atas kenderaan tu, kenderaan nak bergerak, bersedia nak bergerak, ketika tu kita berihlal. Tapi kalau kita berihlal bawah pun, kalau kita berihlal tidak di atas kenderaan pun, waktu dibolehkan. Cuma ni bicara dari sudut macam apa yang lebih utama, sama ada di atas kenderaan ataupun ketika duduk di bawah. Bila seseorang muhrim khawatir suatu penghalang yang mungkin menghalangnya untuk menyempurnakan manasik seperti sakit atau perompak atau halangan lainnya, maka hendaklah dia meletakkan syarat bahawa tempat tahallulnya adalah tempat di mana dia tertahan. Bila kita rasa akan hadapi sesuatu masalah, bila kita nak buat umrah, kita nak umrah ke, kita nak haji ke, maka bila kita bertahallul
Bila kita berihlal, kita kena buat syarat. Kalaulah seorang itu sakit, dia tidak buat syarat ketika dia ihlal, lalu dia buatlah haji atau umrah, lalu di pertengah jalan dia buat haji atau umrah tadi, dia sakit. Kalaulah dia tak buat syarat, maka dia tak boleh bertahallul hingga sampai waktu dia, baru dibenarkan dia bertahallul. Tapi kalau dia buat syarat, aku haji atau aku nak buat umrah, kecuali kalau aku sakit, maka aku akan bertahallul di masa aku sakit tu, atau aku bertahallul di tempat aku sakit, maka dibolehkan. Seperti mana disebut, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, aku bertahallul, tempat untuk aku bertahallul adalah tempat yang kamu halal aku. Bila aku terhalal untuk masuk ke Mekah, bila aku terhalal untuk melakukan haji, maka tempat tersebut menjadi tempat aku bertahallul. Maka baru dibolehkan kepada kita bertahallul di mana-mana tempat yang terhalal tadi. Ini biasanya berlaku kepada inilah, bila kita khawatir atau kita rasa sanksi, bila kita nak buat ni akan ada masalah ke tidak, kita nak masuk Mekah ni boleh ke tidak, kita buat dah apa ni, kita nak pergi dah umrah, tiba-tiba kes corona naik sebagai contoh, kita bimbang, boleh jadi tak boleh masuk ke Mekah, boleh jadi kita akan terhalal, maka kita pun buat syarat tadi, aku akan bertahallul tempat aku tertahan. Tempat mana yang aku tak boleh nak masuk, tempat yang aku terhalal nak masuk ke Mekah, nak masuk ke tempat untuk buat kerja haji atau umrah, maka tempat tu lah aku akan bertahallul. Tu dia meletakkan syarat. Dianjurkan agar menghadap kiblat saat berihlal dan mengucapkan, bila kita nak berihlal, maka kita menghadap ke arah kiblat dan kita sebut, Allahumma hadhi hajjatun la riya'a fiha wala sum'ah. Ya Allah, ini adalah haji yang aku nak buat, yang mana tidak ada riak pada haji ni, yang tidak ada sum'ah. Bukan aku buat ni kerana nak tunjuk ke orang, ya Allah, bukan aku buat ni kerana nak supaya orang tengok, orang dengar apa ni ibadat yang aku nak buat ni. Ini ada diriwayatkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan lain-lain. Dan disyariatkan apabila selesai dia bertahallul, dia membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini salah satu bentuk talbiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa lagi bentuk talbiyah yang diajarkan, ada sahabat-sahabat ada berbeza sikit. Ini riwayat secara berbeza. Ada juga sahabat yang menambah labbaika dzal ma'arij, labbaika dzal fawasil. Atau mengikut sebagai riwayat lah. Ada sahabat yang tambah, ada sahabat yang sebut sebagaimana yang biasa kita dengar di atas tadi. Disunahkan bertalbiyah dengan suara yang kuat. Ketika sampai di Mekah, disunahkan untuk mandi. Bila sampai di Mekah, disunahkan kepada kita untuk mandi. Lalu bila hendak tawaf, maka lelaki melakukan ittiba', iaitu dengan membuka bahu kanan dia dan menutup bahu kiri dia dengan kain yang kain dia tadi lah, kain ihram dia tadi. Bagi wanita, disunnahkan juga kepada mereka bertalbiyah dengan suara kuat sekiranya tidak ada muhrim, tidak ada mahram, tidak ada mahram pula, tidak ada ajnabi. Sekiranya mereka bersama mahram, tak apalah, atau mereka bersama wanita-wanita lain, maka disunnahkan kepada mereka sebut secara kuat juga labbaik Allah, seperti mana tadi. Tapi kalau ada ajnabi, lelaki-lelaki hak bukan mahram mereka, maka disunnahkan kepada mereka secara perlahan. Disyaratkan pada kondisi saat tawaf dalam keadaan berwuduk. Syarat nak tawaf mestilah dalam keadaan berwuduk, sebab Nabi sebut tawaf ni seperti mana solat, maka perlu berwuduk. Al-ittiba' tadi tu, kita buka bahu kanan, biar nampak bahu kanan tadi, hanyalah kepada ketika tawaf kudum saja. Selepas daripada tawaf tadi, selesai kita melakukan tawaf tadi, selepas tu tak ada dah ittiba', tak ada dah kita buka sebelah bahu kanan tadi. Semua seperti biasa. Disunahkan untuk mengusap
atau kita sapu Hajarul Aswad, atau kita cium Hajarul Aswad, sekiranya mampulah. Lalu bila tidak mungkin untuk melakukan hal tersebut, maka dia beristilam dengan tangan dia, isyarat dengan tangan, kemudian dia cium tangan dia, isyarat dengan tangan, lepas tu dia cium tangan dia sebagai isyarat mencium Hajarul Aswad. Lalu bila tidak mungkin melakukan hal tersebut, maka cukup memberikan isyarat dengan tangan dan tidak mencium dia. Kalau tak boleh nak cium tangan, maka bagi isyarat saja. Hal ini dilakukan pada setiap putaran. Setiap putaran diawali dengan takbir. Setiap kali nak tawaf, maka dimulakan dengan takbir. Dan nak tawaf tu bermula di Hajarul Aswad lah, tak? Bermula di bucu di Hajarul Aswad tersebut. Jika dia memulai tawaf dengan sebut bismillah dan Allahu Akbar, maka itu juga satu benda yang baik. Dan bila dia melewati rukun Yamani, maka dia mengusap. Bila lalu rukun Yamani, kok mana rukun Yamani? 3. Kok mana rukun Yamani? Hajar Aswad. Ada bucu belakang Hajar Aswad, tepi itulah, sebelah Hajar Aswad tu lah. Saya pun tak nampak bucu mana tu. Ya, ada bucu Yaman ni, Iraq, ada Syam tak. Okey. Bila kita sapa di bucu bucu Yaman ni tadi tu, disunahkan kepada kita sapu, kita setuh bucu Yamani tadi, tapi tidak disunahkan kepada kita cium. Kalau Hajar Aswad tadi, kita setuh dah kita cium. Sebab Nabi buat lagu tu, Nabi setuh rukun Yamani tadi. Dan tidak semua rukun setuh. Kadang-kadang kita ni semua rukun dia setuh, semua bucu tu setuh. Tidak ada seperti mana dalam sunnah Nabi. Nabi hanya setuh rukun Yamani saja. Kenapa Nabi buat lagu tu? Panjang peribahasa ulama. Ada ulama sebut sekana Nabi Ibrahim juga buat lagu tu. Nabi Ibrahim setuh situ, maka disetuh juga di kawasan tadi. Lalu bila dia tidak mampu untuk beristilam pada rukun Yamani tadi, maka dia tidak perlu memberi isyarat dan tidak pula bertakbir. Kalau tak boleh, maka tak perlu bagi isyarat. Hajar Aswad tadi bagi isyarat. Di antara dua rukun iaitu Yamani dan Hajar Aswad, mengucapkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Bila kita nak masuk pusangan seterusnya lah tak, kita sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di bahagian tawaf lainnya berdoa dengan doa yang dikehendaki. Bahagian-bahagian lain tu kita doa dah dengan apa-apa saja doa yang kita nak baca. Dianjurkan untuk melakukan ramal, iaitu 3 putaran pertama dengan cara kita berjalan lebih cepat lagi, tapi tidaklah sampai tahap kita berlari. Kita derahkan sikit cara kita berjalan di 3 pusingan pertama. Pusingan keempat, pusingan kelima, keenam, ketujuh, waktu tu berjalan seperti biasa. Bila selesai kita buat 7 kali putaran, maka orang yang tawaf menutup kedua bahu dia. Selepas selesai, dia tutup balik bahu dia tadi, yang sebelah kanan yang dia buka. Kemudian dia pergi di makam Ibrahim dan dia membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Allah Ta'ala sebut jadikanlah makam Ibrahim sebagai tempat untuk semaya. Ambil air tak? Air biasa. Disunahkan kepada kita semaya sunat lepas tawaf tadi di makam Ibrahim. Cuma kalau tak boleh, maka boleh kita semaya di mana-mana saja, semaya sunat 2 rakaat selain daripada belakang makam Ibrahim tadi. Kalau tak boleh semaya dalam Masjidil Haram, ramai selajak orang atau ada sekatan, maka boleh disemaya di luar daripada Masjidil Haram. Dan ketika kita semaya tadi, disunatkan kepada kita 2 rakaat. Kita semaya rakaat pertama kita baca surah Al-Kafirun, rakaat kedua kita baca surah Al-Ikhlas, di samping kita baca surah Al-Fatihah. Tawaf ini adalah tawaf kudum. Kita panggil sebagai tawaf kudum bagi haji ifrad dan qiran.
Sedangkan bagi haji tamattu' ia adalah tawaf bagi umrah. Kemudian disyariatkan baginya untuk minum air zam-zam. Disunahkan kepada kita lepas kita sembahyang kita minum air zam-zam. Sebab letih dah kita duduk tawaf tadi, kita pun selesai dah, kita minum air zam-zam. Dan juga kita cuah air tu di atas kepala, atau kita sapu di atas kepala kita. Kita lumurkan air tadi di atas kepala kita. Kemudian kita pergi ke Hajar Aswad, sentuh Hajar Aswad. Kemudian kita keluar ke Safa dengan kita membaca dan membaca Allah Ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala, inna safa wal marwata min sya'airillah. Kemudian kita naik ke Bukit Safa. Sampai di sana kita melihat Baitullah. Bila kita pergi ke Bukit Safa, kita naik, kita melihat menghadap ke arah Kaabah, mengarah kepada Baitullah. Kita mengangkat kedua tangan dan kita sebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini doa yang disebutkan oleh Nabi SAW, disunahkan kepada kita untuk baca. Jazakallahu khairan. Dan banyak lagi sebenarnya doa yang Nabi SAW baca. Ada doa yang panjang yang Nabi baca ketika Nabi berada di atas Bukit Safa tadi. Ini antara doa yang pendek yang mudah untuk kita baca lah. Kemudian turun berjalan ke Marwah dan berjalan dengan cepat di antara dua tanda hijau, lampu hijau. Ada lampu ke sana? Ada lampu lah ni. Antara dua lampu hijau. Tu saya tak tahulah lampu tu di mana. Atas bukit. Kita boleh nampak lah. Kita bila sampai kawasan tersebut, maka kita berjalan dengan cepat. Dan hal ini untuk lelaki. Bagi perempuan, berjalan seperti biasa sampailah dia menaiki Marwah. Start daripada Safa. Kalau seseorang itu start daripada Marwah, asal dia tujuh pusingnya tak? Safa, Marwah. Safa ke Marwah Marwah ke Safa 2. Hinggalah sampai kita berakhir mana? Safa ke Marwah. Berakhir di Marwah. Kalau lah seseorang itu start di Marwah, dia berturun pergi Safa, maka tak dikira pusingnya tadi. Dia kira bila dia daripada Safa pergi ke Marwah. Di sini dia melakukan manasik seperti yang dilakukan di atas Safa, iaitu satu putaran dianggap bila dia turun daripada Safa pergi ke Marwah, maka dikira sebagai satu putaran. Kemudian pada Marwah ke Safa dikira sebagai putaran yang lain pula. Jadi 2 lah. Dia bukan kira Safa, Marwah, Marwah ke Safa kira 2 tu. Tak, dia kira 2 untuk 2 ulali tadi. Ini adalah sa'i bagi haji ifrad dan qiran, dan tidak boleh bertahallul sesudahnya, akan tetapi keduanya tetap dalam kondisi ihram. Kalau orang yang buat haji qiran dan haji ifrad dia tak boleh bertahallul lagi selepas tu, lepas dia bersa'i tadi. Tapi bagi orang yang buat haji tamattu', maka dia boleh bertahallul, sebab sa'i dia tu adalah sa'i untuk umrah. Lepas tu dia itulah ihlam untuk haji lah pula selepas tu. Orang yang berhaji tamattu' melakukan tahallul dari umrahnya dengan bercukur atau memendekkan rambutnya, kemudian memakai pakaian biasa. Orang yang buat haji tamattu', dia buat haji umrah pada tahun yang sama, tapi dia asing-asingkan. Dia buat umrah dulu, lepas tu buat haji. Lepas dia selesai buat sa'i tadi, selesailah dia bertahallul. Dia cukur rambut dia, dia pendekkan rambut dia, dan dia boleh pakai pakaian seperti biasa. Dia tunggu pula untuk ihram untuk melakukan haji tu pula. Dianjurkan melakukan amalan seperti yang dilakukan di miqat. Lalu bila dia nak start balik, orang buat haji tamattu' tadi supaya tadi lah, dia mandi supaya dia start ihram tadi. Dia cukur bulu-bulu dia tadi, membersihkan diri dia. Lalu semua jemaah haji menuju ke Mina dengan bertalbiyah. Di sana mereka solat zuhur, solat asar, maghrib, isyak dan subuh dengan mengqasarkan solat yang 4 rakaat tanpa jamak. Dia qasar tapi tidak menjamakkan.
Zuhur disemai 2 rakaat, asar semai 2 rakaat, isyak semai 2 rakaat. Tapi pada waktu-waktu mereka, pada pagi hari ke-9 Zulhijjah, jemaah haji berangkat ke Arafah. Bila dia merasa mudah untuk singgah di Namirah sampai tergelincirnya matahari, maka itu bagus. Daripada Mina tadi, dia nak pergi ke Arafah. Kalaulah hari tu dia boleh singgah di Namirah, duduk di Namirah hinggalah sampai tergelincir matahari, hinggalah sampai Zuhur, maka disunnahkan molek kepada dia untuk singgah di Namirah dan duduk sana. Kalau orang tak mampu, dia boleh pergi ke Arafah tadi. Bila matahari tergelincir maka imam atau wakilnya berkhutbah secara ringkas, kemudian melaksanakan solat Zuhur dan Asar dengan qasar dan jamak di waktu Zuhur. Bila duduk di Namirah, maka tunggu waktu tergelincir matahari, masuk waktu Zuhur. Bila masuk waktu Zuhur, imam situ dia akan berkhutbah. Sunnah kepada kita dengar khutbah dulu, barulah kita semaya Zuhur dan Asar secara jamak dan qasar tadi. Sebagai kita ni, bila masuk waktu Zuhur, dia semaya Asar, dia semaya Zuhur, lepas tu baru dengar khutbah. Itu terbalik. Hak menjadi sunnah, kita dengar khutbah dulu, barulah kita semaya Zuhur dan Asar. Kemudian dia bergerak masuk ke Arafah. Jemaah haji harus memastikan bahawa dirinya masuk ke dalam Arafah. Kita kena pastikan tempat kita duduk nama Arafah. Takut kita duduk tempat lain, maka tidak sah haji, rosak haji tadi. Menghadapkan arah kiblat dan mengangkat kedua tangan dan berdoa serta bertalbiyah, memuji Allah, bersungguh-sungguh meminta kepada Allah, minta doa, berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik doa adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pada hari itu jemaah haji dalam keadaan tidak berpuasa. Orang yang buat haji, dia tak boleh puasa. Disunahkan kepada dia tidak berpuasa untuk hari Arafah. Orang yang tidak buat haji, disunahkan kepada mereka untuk berpuasa pada hari Arafah. Tujuan dia supaya kalau orang haji ni dia penat, nak jalan jauh, nak berdoa lagi, nak beribadat lagi, tiba-tiba kena puasa pula, maka boleh menjadikan dia ni kurang fokus untuk beribadat, boleh menjadikan dia ni tidak kuat untuk beribadat. Jemaah haji masih meneruskan melakukan wukuf berzikir hinggalah terbenam matahari. Wukuf dia duduk di Arafah untuk seketika hinggalah sampai terbenam matahari. Lalu bila matahari sudah terbenam, maka jemaah haji bertolak meninggalkan Arafah dengan tenang, berjalan sambil bertalbiyah hingga sampai di Muzdalifah. Di sana dia melakukan salat maghrib dan isyak secara terjamak dan qasar salat isyak. Jamak takdim kau takhir ni. Ni takhir. Jamak takdim saja yang berlaku. Bila tadi? Mana jamak takdim? Nanti kita baca kalau jumpa. Setempat saja dilakukan jamak takdim. Lalu bila matahari telah terbenam, selesai tadi bertolak ke Muzdalifah. Orang-orang yang lemah diberi keringanan untuk meninggalkan Muzdalifah pada malam hari. Orang yang suka, sebab esok ni mungkin panggil orang ramai dia panggil apa dia? Berdesak. Berdesak pula. Bersesak-sesak nak melontar. Jadi orang wanita-wanita, orang yang tidak ada kemampuan, orang yang lemah, mereka boleh pergi dulu. Mereka tak perlu. Bagi orang yang mampu, dia duduk di Muzdalifah sampai subuh. Jadi dia semaya maghrib situ, dia semaya isyak situ, dia semaya subuh situ. Bagi orang yang dia rasa tak mampu nak bersesok-sesok esok ni, ramai orang, maka dia pergi dulu untuk melakukan lantaran tadi lah. Kemudian atau di jalan, kalau nak bersesok semua pakai nak pergi lepas subuh tu esok belakang, jadi masalah. Jadi mereka boleh diberikan kebenaran untuk pergi dulu. Kemudian menghadap kiblat. Bila duduk sana, mereka menghadap kiblat, bertahmid, bertakbir, bertahlil sampailah menjelang terbitnya matahari. Sampailah matahari keluar. Kemudian sebelum
ia terbit, jemaah haji meninggalkan Muzdalifah dengan tenang sambil bertalbiyah. Mereka meninggalkan Muzdalifah, pergi untuk memungut 7 kerikil dari jalanan hingga ketika tiba di Jamrah Aqabah. Maka dia melemparkan dengan 7 kerikil sambil bertakbir bersama setiap lemparan dan menghentikan talbiyah. Lepas dia melempar tadi, maka berhentilah dia punya talbiyah. Kemudian menyembelih hadiu, dianjurkan untuk memakan sebahagian daging dari hadiunya. 3 jenis lemparan tak? 3 ketika ni kau dia buat 3 kali lempar. Kau selepas tu so aja ni Aqabah apa ni? Aqabah saja sini. Lempar 7 anak batu, lalu dia berhenti talbiyah, sembelih binatang yang dia bawa. Dianjurkan untuk memakan sebagian daging daripada hadiunya, kemudian dicukur rambut dia, kemudian tawaf ifadah yang dilanjutkan dengan sa'i haji bila dia melaksanakan haji tamattu'. Bila dia buat haji tamattu', maka dia tawaf, kemudian dia buat sa'i pula. Haji kiran tadi, orang buat haji kiran, haji ifrad, dia tawaf dah tadi untuk haji. Orang yang buat haji tamattu', dia tawaf tadi, dia sa'i tadi untuk umrah, bukan untuk haji. Jadi dia kena tawaf balik, dia kena buat tawaf ifadah lah, kena tawaf ifadah. Dan juga sebab dia tak jadi kudung dah, kudung tu mula-mula tadi, dia kena buat tawaf ifadah dan juga tawaf sa'i. Atau dia melaksanakan haji ifrad atau kiram dalam keadaan belum sa'i sebelum tawaf kudum, atau dia tak sa'i lagi sebelum ni, maka dia sa'i ketika tu. Disunnahkan tertib dalam menurut amalan-amalan tersebut di atas, iaitu melempar jamrah Aqabah, menyembelih, lepas tu cukur rambut atau memendekkan rambut. Namun bila dia mendahulukan salah satu amalan di atas amalan yang lain, maka tidak menjadi masalah. Bila dia sudah melakukan 2 daripada 3 amalan haji, iaitu melempar jamrah Aqabah, dia cukur atau dia memendekkan rambut, dia tawaf dengan sa'i, maka dia sudah dikira bertahlul pertama. Dan semua dilarang ke atasnya dalam bab ihram sudah dibolehkan, kecuali berhubung dengan suami isteri, melakukan hubungan suami isteri ke, atau bermesra dengan suami isteri ke. Ini panggil tahlul pertama. Bila tahlul pertama, maka sudah dibolehkan kepada dia benda-benda yang dilarang tadi, kecuali 2 perkara tadi, bersetubuh dengan suami isteri atau juga bermesra dengan suami dan isteri. Lalu bila dia telah melakukan 3 amalan haji, maka dia telah bertahlul akbar. Kalau dia buat 3-3, maka dikira sebagai tahlul akbar, sehingga semuanya halal baginya, hingga termasuklah bersetubuh, maka semua tu dibolehkan. Di malam ke-11 dan ke-12, jemaah haji wajib bermalam di Mina. Pada malam ke-11 dia harus melempar ketiga jamrah, yang mula daripada jamrah sughra, wusta dan kubra. Aqabah mana sah? Wusta. Kau lain pula Aqabah tu. Sebab saya tak nampak lagi kau melempar ni 3 tu, situ termasuk Aqabah ke, atau Aqabah ni hak lain? Situ dah Aqabah, cuma mana sah Aqabah? Hak sughra ke, hak wusta ke, hak kubra? Kubra. Hak kubra. Demikian pula pada hari ke-12, waktu melempar jamrah dimulai dari sejak matahari tergelincir sampailah terbitnya fajar. Bila dia telah melempar jamrah sughra, disunnahkan baginya untuk melangkah ke depan sedikit daripada arah kanan, berdiri dan menghadap kiblat dan memohon pada Allah Ta'ala doa. Dia angkat tangan meminta kepada Allah. Begitu juga bila dia selesai melempar jamrah wusta, dia arah kiri sikit, kemudian dia menghadap kiblat, dia diri, angkat tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi selepas jamrah Aqabah, jamrah kubra ni, maka tak ada dah berdiri tadi. Dia terus segera meninggalkan Mina, maka dia harus meninggalkan pada hari ke-12 sebelum matahari terbenam. Dia kena tinggalkan Mina pada hari ke-12 sebelum terbenamnya matahari, sebelum maghrib lah. Lalu bila matahari terbenam pada hari ke-12, sementara dia masih di Mina secara
sukarela, bukan sebab dia nak agak pun saja duduk sana, maka dia wajib bermalam pada malam ke-13, hari ke-12. Bila masuk terbit matahari, masuk hari ke-13 lah, maka dia kena bermalam di sana. Kemudian bila jemaah haji hendak meninggalkan Mekah, maka mereka wajib melakukan tawaf wada' dan menjadikan akhir amalan mereka adalah tawaf wada' di Baitullah. Namun tawaf ini gugur bagi wanita haid dan juga wanita bernifas, sebab tawaf ni dikenakan keadaan suci. Bila wanita haid dan bernifas, maka gugur kepada mereka tawaf wada'. Habis bab urutan bagaimana kerja haji dilakukan. Nampak sepuluh mudah tak? Payah juga ni. Nak boleh kau bergerak daripada satu tempat ke satu tempat dengan bilangan orang yang ramai, berjuta-juta orang. Melempar di jamrah. Masa masa tadi seperti mana disebutkan tadi lah, pagi disebut situ tadi. Rasa orang kita lama tu di pagi pasal. Kata orang dia kata masa tu tak dengan itu. Boleh ke? Disebut sini waktu melempar jamrah dimulai dari matahari tergelincir Zuhur sampailah terbit fajar. Sampai terbit fajar, sampai waktu subuh. Tu, tapi lepas subuh kalau kita aduk sedap hari terbitnya. Oh, kita pergi lepas tu. Pasal orang bawa kereta lepas subuh. Oh, kena tanya orang yang biasa gitu. Saya tak nampak, saya tak berapa nampak lagi. Kena tanya orang yang biasa ni lah. Sepatut kalau disebut sini ya, ada waktu dia tu lah. Oh, mungkin ada ijtihad dia tu lah, kenapa dia surat lagu tu tu. Hak akobah hak tiga. Mana-mana orang tak boleh belak. Hak akobah mula-mula tu betul lah, tak apa tu. Kena tengok balik, nanti saya tengok balik tu. Sebab saya pun tak ada pengalaman. Habis berkenaan tertib-tertib cara melakukan haji dan juga umrah. Bab seterusnya panjang lagi sebenarnya kalau kita nak perincikan bagaimana cara nak melempar tu, batu macam mana nak guna cara melempar, kena masuk mana, kena apa ni, kadang ada orang lempar ni asal boleh lempar je, selipar pelempar. Dia ada benda-benda kita boleh guna apa ni, dari kita melempar tu, batu tu disunahkan tidaklah terlalu besar. Kita ni tak tahulah, mungkin emosi dia ke lepas setel ni besar lagi lah, sakit setel, mungkin dia fikir lagu tu lah. Kita buat ni semua ni, hak lepas setel tu semua sejarah dah. Itu semua sejarah. Kalau kita buat ni kerana kita ikut sebagaimana Nabi, para Nabi buat. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, Nabi Ibrahim buat. Bukan setel ada situ, setel tak ada dah situ. Tak okey setel ni bodoh nak hidup situ, tunggu lepas dia. Tu sejarah yang pernah berlaku. Ada ke tidak setel situ? Nabi Ibrahim pernah buat lagu tu. Jadi kita menurut sebagaimana yang dia buat. Bab yang kelima, tempat-tempat yang disyariatkan untuk ziarah di Madinah. Lepas kita buat kerja haji biasanya, oleh kerana Mekah dan Madinah ni dua tempat yang saling ada kesinambungan, biasalah orang ni dia tak pergi buat haji ni, kerja haji ni semua di Mekah belaka. Tapi biasa orang bila pergi Mekah ni dia akan pergilah juga ke Madinah, sebab situlah ada macam-macam sejarah Nabi SAW. Kalau kita ikutlah, kalau kita pergi Mekah saja, lepas kita balik sesat dah haji, tak ada kaitan dah di Madinah ni. Cuma disunahkan kepada kita ziarah Madinah. Yang pertama, kerana kelebihan Madinah disebutkan dalam hadis, banyak hadis Nabi SAW sebut tentang kelebihan Madinah. Bahkan kelebihan Madinah ni sahabat tak mati di Madinah tu patut kita minta. Kalau kita boleh minta supaya mati di Madinah, kita kena minta supaya kita mati di Madinah. Kalau kita boleh minta supaya kita dikebumikan di Baqi', kita kena minta supaya dikebumikan di Baqi'. Tu antara kelebihan Madinah.
Nabi SAW sendiri pun tak. Akhir hayat Nabi meninggal di Madinah. Walaupun Nabi ni 40 tahun Nabi duduk di Mekah. Sejak daripada zaman Nabi lahir sapalah kepada Nabi jadi Nabi. 40 tahun, bukan 40 tahun, 50 tahun Nabi duduk di Mekah. Sepatutnya Mekah ni lah tempat dikebumikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni biasa lagu tu lah, nak dikebumikan tempat kita lahir. Kita duduk di Kelantan, tiba-tiba pergi kerja di luar Kelantan 2-3 tahun, mati sana. Tentu kita akan balik ke Kelantan. Jari orang kita anis sana. Sebab ni ada keluarga sini. Tapi Nabi SAW tak. Pertama, sebab Nabi sendiri tu memang orang Madinah. Nabi tu orang Mekah. Tok nenek dia ramai Mekah. Tapi Nabi ni juga dia berketurunan daripada keturunan Madinah. Ada tok nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni adalah daripada golongan Madinah. Sebab itulah kalau kita baca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, ayah Nabi Abdullah mati di mana? Dia mati di Madinah, kawasan berhampiran Madinah. Kenapa? Sebab dia pergi ke Madinah. Ada sebagai sebut dia pergi ke Madinah, ada sebagai sebut dia pergi ke Syam. Tapi dalam perjalanan dia nak balik ke Syam tu, oleh kerana nak pergi ke Syam ni kena lalu ke Madinah. Atau kalau tak lalu ke Madinah, lalu ke pinggir patah tu lah. Lalu dalam perjalanan dia nak balik ke Mekah, ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayah dia sakit. Bila ayah Nabi sakit, ayah Nabi minta kepada Nabi ayah Nabi minta kepada ni lah rombongan bawa dia tadi tu. Oleh kerana dia sakit, dia minta supaya dibawa dia ni kepada keluarga dia yang berada di Madinah. Lalu dia bawa sana, dirawat sana. Ayah Nabi meninggal dunia di sana. Dan mak Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ketika Nabi kecil, kita tahu cerita tak, mak Nabi meninggal di Al-Abwa. Nabi pergi mana dengan mak dia tadi? Nabi dengan mak dia pergi ke Madinah. Kenapa pergi ke Madinah? Menziarahi pokok saudara, mak saudara Nabi yang ada di Madinah. Jadi Nabi ni dia ada kaitan rapat juga dengan Madinah. Bukanlah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pergi ke Madinah tu semata-mata tak ada kaitan langsung Nabi dengan Madinah. Nabi daripada Mekah pergi ke Madinah, seolah Nabi tak ada kaitan langsung. Nabi boleh je hijrah ke Habsyah. Sahabat-sahabat Nabi, Utsman sendiri, Ja'far As-Sadiq, semua hijrah ke Habsyah, ramai hijrah ke Habsyah. Apa Nabi tak pergi sana? Sebab tak ada kaitan dengan Rasulullah SAW. Tapi Nabi pergi ke Madinah sebab Madinah ada kaitan dengan Rasulullah SAW. Banyak kalau kita tengok cerita-cerita Nabi ni, Nabi bila Nabi pergi ke Madinah, kenapa Nabi pilih nak duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari? Kenapa Nabi nak duduk situ? Sebab situlah perkampungan keluarga Nabi. Bukan sahaja Nabi nak duduk situ, itulah perkampungan keluarga Nabi. Masjid yang Nabi bina, Masjid Nabi hari ni itulah perkampungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkampungan pokok saudara Nabi. Abdul Muttalib ni dia nikah dengan orang Madinah. Antara isteri dia nikah dengan orang Madinah. Dapatlah Abu Talib, dapatlah ayah Nabi Abdullah, dapatlah Abdullah. Saya tak ingat sama ada Abdul Muttalib atau ayah kepada Abdul Muttalib yang nikah dengan Madinah. Sebab itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kaitan rapat juga dengan Madinah. Nabi hijrah ke Madinah, mak Nabi bawa Nabi pergi ziarah Madinah, jumpa pokok saudara Nabi, mak saudara Nabi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi nak pergi ke Madinah, bila ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasul, nak tinggal mana di Madinah?" Ada sahabat tanya Nabi, "Nak singgah mana di Madinah?" Nabi kata, aku nak duduk meletak di kawasan rumah mak saudara aku, pokok saudara aku. Jadi Nabi duduk di kawasan tersebut. Sebab tu dipilih tempat Abu Ayyub Al-Ansari sebagai kawasan Nabi duduklah. Dan masjid Nabi itu juga adalah perkampungan asal kepada tok nenek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Madinah dia ada sejarah yang bila kita ziarah boleh menimbulkan lagi rasa cinta kita kepada Rasulullah. Disunnahkan ziarah ke masjid Nabi dan melakukan perjalanan safar ke sana
pada waktu bila-bila pun. Disunahkan kepada kita bermusafir ke masjid Nabi, dibolehkan. Nabi sebut dah dalam hadis 3 masjid saja diberikan kebenaran untuk kita bermusafir di sana. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Masjid Aqsa. Disunahkan kepada kita di sana. Dan kelebihan Masjid Nabi, sebab kita beribadat di Masjid Nabi tidak sama kita beribadat di tempat-tempat lain. Nabi sebut dalam hadis, salatun fi masjidi hadha khairun min alfi salatin fi ma siwahu ila al-masjidil haram. Semaya di masjid aku ini adalah lebih baik berbanding 1000 kali semaya di masjid lain kecuali Masjidil Haram. Lalu cara bila kita ziarah ke Madinah, ulama meletakkan bagaimana cara-cara adab-adab kita ketika kita ziarah ke Madinah. Yang pertama, bila musafir tiba di masjid, maka dianjurkan mendahulukan kaki kanan. Biasalah kita masuk masjid, kita dahulu ke kaki kanan, kita baca doa-doa tentang masuk masjid. Tidak ada doa khusus untuk masuk masjid Nabi SAW, dan tidak ada istilah-istilah yang kita dengar sama dak kisah ke Nabi. Kisah ke Nabi SAW. Biasalah orang nak pergi umrah, kau nak pergi haji kau, orang kampung kata kisah kepada Nabi. Itu tidak ada asal daripada Nabi SAW, daripada sahabat. Sebab di mana saja kita berada, kita selawat kepada Nabi. Di mana saja kita berada, kita ucapkan salam kepada Nabi. Semua tu disampai kepada Nabi. Tak perlu kita suruh orang sapa kepada Nabi. Sebab malaikat tu sendiri, dia akan cari siapa-siapa berselawat kepada Nabi. Tak kira duduk mana pun, malaikat akan cari, malaikat akan sampaikan kepada Rasulullah SAW. Walaupun kita duduk di Malaysia. Kemudian sesudah melakukan solat 2 rakaat di bahagian mana pun daripada masjid, bila dia melakukan di Raudah, maka lebih utama kita semaya di Raudah tu lah. Cuma kalau tak boleh, di mana-mana saja bahagian masjid Nabi SAW disunahkan kepada kita semaya. Barang siapa berkunjung ke masjid Nabi, maka dia patut menjaga pelaksanaan solat 5 waktu di sana, memperbanyakkan zikir. Semolehnya bila duduk sana 5 waktu semaya, dia semaya di masjid Nabi. Dan salat sunat di Raudah yang mulia dalam rangka mencari pahala dan ganjaran yang besar. Adapun untuk salat fardu, maka yang lebih utama bagi pengunjung dan selainnya adalah maju ke depan dan apa dia sebut tu, berusaha untuk mendapatkan sah yang awal. Sah yang pertama seperti mana kita semaya tempat-tempat lain lah, kerana sah awal lebih diutamakan berbanding Raudah. Kalau kita nak semaya fardu tak, tiba-tiba buat sah, kita duduk kawasan Raudah, sah depan tu kosong lagi, kita nak duduk terus di Raudah ke, atau kita nak masuk sah depan? Maka sebagai ulama kata disunahkan kita masuk sah depan. Sebab bila sembahyang fardu, itu yang lebih utama, kita berada dalam sah yang paling awal. Kedua, ziarah kepada kubur Nabi SAW. Bila seseorang ziarah masjid Nabi, maka disunahkan juga ziarah kubur Nabi SAW. Dua perkara berbeza tak? Kita pergi masjid Nabi, kemudian kita ziarah kubur Nabi, itu dibolehkan. Yang kedua, kita nak pergi ziarah kubur Nabi, lepas tu dan masa sama kita ziarah masjid Nabi. Dua benda berbeza. Kita duduk Malaysia, apa nak pergi mana ni? Nak pergi kubur Nabi, nak pergi kubur Nabi. Itu tak boleh. Mana? Tak boleh. Tak benar. Semualah kubur-kubur mana pun sebenarnya orang tidak digalakkan pergi. Tiap kira lah kubur Nabi kau, kubur mana kau. Perkara kedua, kita nak pergi masjid Nabi, tapi bila-bila kita pergi masjid Nabi, kita pergi kubur Nabi. Itu dibolehkan. Sebab pertama tu kita nak pergi masjid, dan memang disunahkan kita bermusafir ke masjid Nabi SAW, dibolehkan. Yang kedua, yang pertama tadi kita nak pergi kubur, itu tak boleh. Nampak beza dia? Nak pergi kubur dengan nak pergi masjid. Kita pergi masjid Nabi dah, kubur Nabi ada situ, kita pergilah sekali. Itu dibolehkan. Kenapa? Kalau kita ada sana dah tak apa. Ni kalau kita bermusafir semata-mata untuk pergi kubur, itu tak boleh. Kalau kita ada sana dah tak apa. Tak panggil bermusafir situ tu, nguduk pun Madinah dah.
hari ni lagi masjid, esok lagi kubur pula, tu tak apa. Dianjurkan untuk mengunjungi kubur Nabi dan kubur dua sahabat Nabi, iaitu Abu Bakar dan Umar, kerana ia adalah amalan pengikut dalam ziarah masjid. Dan ziarah ke kubur Nabi bukanlah sasar utama, bukanlah matlamat utama kita pergi sebab nak ziarah kubur Nabi. Kita pergi nak pergi masjid Nabi, cuma kubur Nabi ada situ, kita ziarah sekali. Inilah ziarah yang disyariatkan dan tidak disyariatkan melakukan perjalanan kepadanya. Bahkan terjadi ijma' para ulama bahawa melakukan safar untuk ziarah ke kubur para Nabi atau orang soleh dan tempat-tempat lain selain pada 3 masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjid Aqsa, adalah diharam menurut apa yang ditulis dalam buku ni lah. Untuk tata cara ziarah, penziarah berdiri menghadap kubur Nabi dengan sopan, merendahkan suara dan mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah wa barakatuh. Kita ucapkan salam kepada Nabi SAW. Berdasarkan hadis Nabi sebut, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi assalam. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, malaikat pasti Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku menjawab salam kepada dia. Dan bila ziarah kita ucap assalamualaikum ya khiyaratallahi min khalqi, hinggalah doa yang panjang disebutkan tadi. Kalau tak boleh baca doa ni pun cukup kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian kita ucapkan salam kepada Abu Bakar. Disunahkan kita mengenjak sikit selakah apa, menghadap pergi kubur Abu Bakar. Ni kita bukan minta doa kepada dia, kita berdoa untuk dia. Orang silap faham tak? Kadang-kadang pergi tu sebab berdoa kepada, minta kepada tuan kubur tu, tidak dibolehkan. Kita doa untuk dia atau dibolehkan. Assalamualaikum, kita minta Allah Ta'ala nimpahkan salam kepada dia. Ini dianjurkan. Inilah yang dianjurkan. Begitu juga bila kita duduk di kubur Abu Bakar, kubur Umar, kita mendoakan juga untuk kedua-duanya. Sebab daripada perbuatan Ibnu Umar, dia selalu bila dia masuk ke kubur Nabi, dia akan baca assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar, assalamualaikum ya Abatahu, semua yang sarif. Dia minta kepada supaya dilimpahkan salam kepada Rasulullah, dilimpahkan salam kepada Abu Bakar dan juga kepada ayah dia. Boleh bacalah tentang ziarah. Yang ketiga, tempat-tempat lain disyariatkan untuk mengunjungi di Madinah. Ada beberapa lagi tempat yang sunnah kepada kita untuk ziarah. Yang pertama, Masjid Quba. Sebab Nabi SAW sendiri, Nabi SAW pergi ke Masjid Quba. Kana Nabi ya'ti masjid Quba'in rakiban wa masya fa yusalli fihi rak'atan. Nabi SAW menjadi kebiasaan Nabi akan pergi ke Masjid Quba, sama ada Nabi pergi berkenderaan atau Nabi pergi jalan kaki. Dan Nabi di sana, Nabi semaya 2 rakaat di Masjid Quba. Dan disunahkan kepada kita bila pergi Masjid Quba, kita semaya 2 rakaat. Sebab Nabi sebut, man tatahara fi baiti thumma ata masjid Quba'in fa shalla fi salatan kana lahu ka ajri umrah. Siapa-siapa yang bersuci di rumah dia, kemudian dia pergi ke Masjid Quba, disemaya 2 rakaat, disemaya di Masjid Quba tadi, kana lahu ka ajri umrah, maka dia mendapat pahala seperti mana pahala umrah. Disunahkan bagi lelaki saja untuk ziarah ke kubur Baqi' dan kubur syuhada Uhud seperti kubur Hamzah dan lain-lain. Kita pergi diziarah, disunahkan kepada lelaki pergi ke kubur Baqi', pergi ke kubur-kubur para sahabat, dan kita doalah kepada mereka. Sebab Nabi sebut zurul qubur fa innaha tudzakkirul mauta. Ziarahlah kubur kerana dia boleh mengingatkan kepada kematian. Nabi mengajarkan kepada para sahabat bila ziarah kubur, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin, assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun, as'alullah lana walakum al-afiyah. Inilah tempat-tempat yang disyariatkan untuk kita pergi. Selain daripada tempat-tempat tadi, tidak ada nas daripada Nabi SAW yang menjadi syariat untuk kita pergi. Sama ada masjid Qiblatain ke, masjid 2 kiblat ke, atau tempat-tempat lain. Kalau kita nak pergi, tak ada masalah nak pergi, sekadar ziarah. Tak boleh kita pergi sebab ada kelebihan khusus ni pergi. Kalau tak pergi ni berasa tak cukup. Kalau tak pergi masjid 2 kiblat, hanya tempat-tempat tadi saja yang ada kelebihan khusus disebutkan oleh Rasulullah untuk kita ziarahi. Hal lain tu kita pergi sekadar nak
ziarah gitulah, nak sekadar nak tengok, sekadar nak tahu macam mana ni rupanya Masjid Kiblatan yang pernah berlaku sejarah dia. Secara khusus kita nak kata ada pahala pergi sana, maka tidak ada secara khusus pahala pergi ke tempat-tempat selain pada tempat yang telah disebutkan tadi. Dan di Madinah hanya Masjid Quba dan Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang disebutkan secara jelas dalam hadis ada kelebihan semaya. Kalau Masjid Nabi seperti mana 1000 semaya di masjid-masjid lain. Kalau di Masjid Quba semaya sana seperti melakukan umrah. Itu saja berkenaan dengan haji. Bab seterusnya dia akan bincang bab berkenaan udhiyah, bab berkenaan binatang korban. Ni biasalah para ulama bila nak susun bab dia akan tengok kesesuaian. Kita tengok sebelum ni kitab berkenaan puasa. Last kali kepada kitab puasa diletakkan bab al-i'tikaf. Sedangkan i'tikaf ni menurut jumhur para ulama tidak ada kaitan pun dengan puasa. Bila-bila orang tidak berpuasa pun boleh beriktikaf, bukan boleh puasa pun boleh beriktikaf. Tapi oleh kerana ada satu dua sudut kesamaan, maka mereka meletakkan bab iktikaf di selepas bab berkenaan puasa. Begitu juga bab al-udhiyah ni, sebagai kitab-kitab lain diletak belakang lagi bab udhiyah. Dia letak selepas kitab-kitab yang lain. Cuma dalam kitab ni dia letakkan selepas bab haji. Kerana ada kaitan lah. Biasa haji ni berkaitan dengan haji lah, berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji. Wallahu alam. Aku lihat hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.